tidak mau masa saya menyebut Ustaz Muslim bin Mafiah untuk menyampaikan tazkirah. Takbir. Tuan dapatkan template tu. Saya nak baca hadis dalam insya-Allah. Untuk kita ambil pengajaran berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Tuan Imam, Tuan Pengurusi dan seluruh ahli dan kuasa, pegawai-pegawai masjid, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama kali marilah pada malam ini sama-sama kita panjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah kerana Allah masih panjangkan umur kita hingga saat ini. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Allah masih memberi kekuatan kepada kita. Allah memilih kita di kalangan hamba-hambanya. Allah luangkan masa dan Allah ringankan kaki-kaki kita dapat sama-sama kita hadir untuk kita mengimarahkan masjid, mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dapat sama-sama kita beriktikaf tempat yang penuh dengan rahmat Allah. Malam ini kita telah melangkah masuk malam yang ke-13 daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Allah masih memberi kekuatan kepada kita untuk kita hidupkan malam-malam Ramadan sebagaimana yang telah disarankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh keimanan kita insya-Allah, dengan penuh keyakinan kita dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan ibadah mereka kepada Allah, yang menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan Ramadan sebagai bulan jihad mereka untuk mereka berjuang menentang hawa nafsu, menentang bisikan daripada musuh-musuh agar mereka terus mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga insya-Allah kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan orang-orang yang senantiasa memakmurkan umat Allah, yang senantiasa beriman dengan Allah dan beriman yakin dengan hari akhirat insya-Allah. Ketika mana kita menunaikan solat tarawih sebentar tadi, alhamdulillah kita telah selesai 4 rakaat. Imam yang membaca, yang mengimamkan solat tarawih, ayat-ayat yang dibacakan oleh imam menjelaskan kepada kita, menerangkan tentang di sana ada 2 golongan manusia. Yang pertama, manusia yang merugi, manusia yang hidupnya semata-mata untuk mencari kenikmatan dunia yang sementara. Wa man kana yuridu dunya wa man kana yuridu hayatan dunya wa zinataha. Dan Allah merendahkan sesiapa yang menghendaki akan kehidupan dunia yang sementara dan perhiasan segala kenikmatan dunia sementara, Allah akan bagi. Wa fil laili kami akan beri, kata Allah. Tetapi di hari akhirat mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi apabila mereka tidak membawa bekalan-bekalan yang sepatutnya mereka beri, mereka persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik bekalan itu telah ditegaskan oleh Allah Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, koriskan kamu, dan sebaik-baik bekalan itu, kata Allah, ialah takwa kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka di sana ada golongan yang mereka sanggup mengorbankan diri mereka, mengorbankan masa mereka, menginfakkan harta benda mereka. Sanggup mereka susah berpenat-penat dari dunia ini semata-mata untuk mereka mencari kerehatan di hari akhirat kelak dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah buat perumpamaan orang-orang yang nak berdunia dengan orang-orang yang mengharapkan akhirat seumpama orang yang buta
seumpama orang yang peka dan diibaratkan dengan orang yang jelek dan orang yang boleh mendengar. Tentulah kedua-duanya kata Allah tidak sama. Kita boleh melihat orang yang jelek, orang yang mendengar, dia boleh tahu arah kita. Dan insya-Allah dia boleh terus berada di atas landasan Islam yang sebenar yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Moga-moga kita tidak digolongkan oleh Allah dalam golongan ahli neraka Allah, dalam golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, makin lama kita berada dalam bulan Ramadan, makin lama tuan-tuan, malam ini pun telah masuk malam yang ke-13, kita telah menyempurnakan 12 hari berpuasa, 12 malam menghidupkan malam-malam Ramadan. Moga-moga makin lama kita berada dalam bulan Ramadan, makin jauh kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Makin lama kita berada dalam bulan Ramadan, moga-moga insya-Allah makin hampir kita dengan surga Allah dan kita mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, kita kena berlumba-lumba mengambil peluang dan kesempatan kita berada dalam bulan Ramadan yang mubarak. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, suka saya membaca sebuah hadis Rasulullah SAW. Kita tengok dalam kajian itu ada sebuah hadis yang disebut dengan hadis Qudsi. Hadis Qudsi tuan-tuan, dia berbeza dengan hadis An-Nabawi. Hadis An-Nabawi lafaz dia maknanya daripada Rasulullah. Hadis Qudsi maqam dia tinggi sikit. Lafaznya daripada Rasulullah tetapi maknanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi ketika mana menyampaikan hadis ini, Nabi akan menyebut Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Dia berbeza juga dengan Al-Quran. Al-Quranul Karim yang dibaca oleh imam kita, Al-Quran yang kita baca, kedua-duanya makna dan lafaz daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia kalam Allah, mukjizat agung yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, coba lihat hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah ta'ala yaqulu ya bani Adam tabarrab li ibadati amla sadraka ghina wa asudda faqraka wa illa taf'al malaktu yadaka syughla wa lam asudda faqraka. Akhrajahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, yakni sabda Nabi. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna Allah ta'ala yaqul. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Allah telah berfirman, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, wahai anak-anak cucu cici Adam. Seruan Allah Ta'ala ini tuan-tuan, Allah Ta'ala tunjukkan kepada seluruh manusia. Allah Ta'ala tunjukkan kepada seluruh manusia. Sama ada manusia itu berbangsa Melayu ke, bangsa Arab ke, bangsa Cina ke, Pakistan ke, bangsa apa sekalipun, bahasa apa yang digunakan sekalipun tuan-tuan, kabilah mana, daripada puak mana sekalipun, kesemua manusia tuan-tuan asal daripada Adam alaihissalam. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum min Adam. Kamu kesemua wahai manusia, orang Arab ke orang Ajam, kamu kesemua datang daripada Adam alaihissalam. Wa Adam min turabin, dan Adam itu Allah ciptakan dari tanah. Tuan-tuan, surah ini Allah tunjukkan kepada seluruh manusia, khususnya kepada orang-orang yang beriman, khususnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menegaskan, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, tabarrab li ibadati amla sadraka ghina wa asudda faqra. Allah kata, tekulah kamu beribadah kepada aku. Kena bersungguh-sungguh, rajinlah kata Allah, kuatlah kamu beribadah kepada aku kata Allah. Nescaya Allah memberi dua jaminan tuan-tuan. Orang yang senantiasa tekun, orang yang senantiasa kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia fokus kehidupan dia untuk dia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tekun, yang kuat beribadah, Allah bagi dua jaminan. Yang pertama Allah kata, amlam sadraka ghina. Aku akan penuhkan dirimu, aku akan penuhkan dadamu dengan kekayaan. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa asudda faqraka. Yang kedua kata Allah, aku akan hilangkan kefakiran. Jangan timbang. Ada orang tuan-tuan dia timbang, ada orang yang dia khawatir, dia risau, dia nak mencari harta benda, sehingga tuan-tuan tidak sempat 20
24 jam dia sibuk dengan keduniaan, 24 jam dia sibuk dengan mencari harta benda tuan-tuan, dengan pekerjaan dia, tak sempat dia untuk beribadah. Nak pergi ke masjid pun tak sempat, nak pergi ke surau pun tak sempat, nak sembahyang berjamaah pun tak sempat, nak menghidupkan malam-malam Ramadan pun tak sempat tuan-tuan. Dia tak sempat beribadah. Oleh kerana dia tumpu, oleh kerana dia tekun untuk mencari nikmat-nikmat dunia sementara. Maka tuan-tuan, kita kena ingat, Allah Ta'ala yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang menganugerahkan kita semua nikmat-nikmat kepada kita, Allah yang meninggalkan rezeki kepada kita. Rezeki di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang yang dia tidak beribadah, ada orang yang dia segan untuk beribadah, Allah tidak akan menghilangkan kefakiran dia, bahkan Allah tidak memberi jaminan untuk Allah memperkayakan dia. Kaya ni tuan-tuan tidak semestinya dengan harta benda. Jangan kita ukur di sudut kemampuan ataupun di sudut orang tu ada wang ringgit, harta benda yang banyak. Kaya ni ada ketikanya Allah menganugerahkan kaya jiwa, kaya hati, tenang jiwa, tenteram hati dia, tenang dalam keadaan dia hidup dalam kaum ini. Dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Ada orang tuan-tuan dalam zahirnya kita melihat hebat, dia kaya, ada segala-galanya, rumah dia besar, kereta dia hebat tuan-tuan. Tetapi jiwa dia tak tenang, hati dia tak tenteram, bertimbul-timbul masalah yang terlalu ditanggung. Akhirnya tuan-tuan gantung diri, akhirnya bunuh diri. Maka Allah memberi jaminan dalam hadis ini tuan-tuan, Allah tidak akan memungkiri janjinya. Allah suruh setiap hamba-Nya agar tekun beribadah kepada Allah kerana tanggungjawab kita. Matlamat kita diciptakan tidak lain daripada untuk kita beribadah kepada Allah. Maka Allah kata, mana-mana hamba-Ku yang kuat beribadah, Aku bagi jaminan. Yang pertama, Aku akan kayakan dia. Yang kedua, Aku akan hilangkan kefakiran yang ada pada dia. Manakala kalau kita meninggalkan untuk beribadah, malas tidak, maka Allah menegaskan wa illa taf'al malam yadaka syughla. Tetapi jika kamu tidak melakukannya, Allah kata malaktu yadaka syughla, Aku akan penuhkan tangan kamu dengan kesibukan. Dia sibuk tuan-tuan, bukan sibuk untuk mencari akhirat, tapi sibuk dengan dunia yang sementara. 24 jam bukan sibuk, tak sempat. Nak main ke masjid pun tak sempat. Sembahyang pun belakang-belakang tuan-tuan, tak sembahyang balik pun, nak angkat tangan doa pun tak sempat tuan-tuan. Bahkan sebagainya dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, kita mengambil peluang, mengambil kesempatan, perbanyakkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita perbanyakkan doa. Sebab tuan-tuan, di antara golongan yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah orang yang berpuasa. Di kesempatan kita berpuasa, di kesempatan kita berada dalam bulan Ramadan, perbanyakkan doa kita. Salatun la turaddu da'watuhum. Nabi kata ada 3 golongan yang doa mereka tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama tuan-tuan, imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua tuan-tuan, yaitu orang yang berpuasa, as-shaim haina yuftir. Orang-orang yang berpuasa ketika mana? Di saat dia nak berbuka puasa, doanya mustajab tuan-tuan. Dan yang ketiga doa orang yang dizalimi yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tuan-tuan, dalam bulan Ramadan kita kena ambil doa ini, perbanyakkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang tuan-tuan kadang malas untuk nak mengaminkan doa yang dibaca oleh imam tuan-tuan, malas tu nak sebut amin. Ada yang doanya ringkas tuan-tuan, kita tengok minit dah habis dah. Angkat tangan tak lama tuan-tuan, sekejap je sapu muka dia. Cepatnya doa apa? Dia kata macam biasalah, ya Allah, Engkau Maha mengetahui, doanya aku minta lepas-lepas, yang itulah juga. Mudah ya tuan-tuan. Allah Maha mengetahui. Panjangkan doa tak apa. Minta supaya Allah menganugerahkan keberkatan kepada kita, memberi rahmat insya-Allah. Panjangkan doa. Dan tuan-tuan dalam bulan Ramadan ini mengambil pengajaran hadis ini tuan-tuan, kita kena berlumba-lumba untuk kita perbanyakkan ibadah. Tekun kita beribadah. Allah Ta'ala kata bersegera, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allah kata bersegera, ayo cepat-cepat. Laju kata Allah. Dalam beribadah, dalam beramal tuan-tuan, buat kebaikan tuan-tuan, kita mesti cepat. Mesti bersegera. Laju pun tak salah tuan-tuan. Laju pun tak salah. Berlumba-lumba. Orang buat 4 rakaat, kita nak buat 8. Orang lain boleh menghidupkan malam, setiap malam. Kita juga boleh buat. Kena berlumba-lumba, kena laju. Sebab jalan kita nak pergi ke akhirat ini tuan-tuan, jalan Allah Ta'ala suruh kita bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhan kamu, wa jannatin. Dan bersegeralah kamu kepada syurga Allah. Nak pergi syurga ni tuan-tuan, boleh cepat.
Kalau jalan raya atas dunia ni mana-mana jalan tuan-tuan tak kena laju. Jalan-jalan atas dunia ni tuan-tuan tak kena laju. Tekan minyak ni tuan-tuan tengok yang 102 orang. Kena slow. Lebih tuan-tuan kena saman dia 300 dah tuan-tuan. Syarikat berkaya kita juga. Habis dia tidak. Kali saman 300. Pasang sepanjang jalan raya. Highway tuan-tuan. Saya tadi balik ke Kuala Lumpur pun risau je. Tekan situ tak berani. Takut. Timbang tuan-tuan. Syarikat yang kaya dapat komisen tuan-tuan juta-juta. Jalan atas raya ni kita tak kena laju. Ada kamera perangkap hak laju tuan-tuan. Tapi jalan ke akhirat kita boleh laju. Lajulah semua mungkin tuan-tuan. Bersegeralah. Kenapa? Di hujungnya adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh laju tuan-tuan tak apa. Tak ada siapa yang hebat, yang kuat sangat pada dia laju tuan-tuan. Nak pergi ke akhirat, tiba-tiba malaikat sama dia. Tak ada apa tuan. Bahkan malaikat senantiasa mengangkat tangan dan beristighfar, memohon keampunan Allah untuk orang yang senantiasa mengambil dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena berlumba-lumba, ambil kesempatan, ambil peluang. Orang yang seperti kita Nabi senantiasa mengambil peluang. Sebagaimana kisah yang berlaku pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita tiba tengok tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pernah pada suatu hari ketika mana Nabi SAW duduk dengan para sahabat dia lepas mayat dulu. Pas mayat tuan-tuan Nabi duduk dengan para sahabat tak keluar dari Masjid An-Nabawi. Lalu Nabi SAW bertanya kepada sahabat. Nabi ajukan soalan. Nabi kata, siapa di antara kamu pada hari ini yang berpuasa? Soalan Nabi tuan-tuan. Siapa di antara kamu hari ini yang berpuasa? Semua para sahabat tuan-tuan senyap. Diam. Nabi kita dalam tuan-tuan. Siapa di antara kamu yang berpuasa, kata Nabi? Para sahabat dia, Nabi tanya buat kalian dulu. Soalan yang kedua, sopa je. Siapa di antara kamu yang berpuasa? Para sahabat masih tak menjawab lagi tuan-tuan. Nabi tanya, sekali lagi tuan-tuan, siapa di antara kamu yang berpuasa? Lalu ada di antara sahabat kata, ya Rasulullah, semalam kami tidur, kami tak berniat. Jadi hari ini, kami tak puasa. Kalau saya itu, baik. Nabi tanya lagi, siapa di antara kamu hari ini yang menziarahi orang sakit? Siapa di antara kamu yang dapat tahu ada sahabat, ada kawan-kawan yang sakit, yang ziarah? Maka jawab di antara sahabat kata, ya Rasulullah, kami masih lagi berada dalam masjid. Kami masih berada dalam masjid lagi. Nak ziarah macam mana? Baik. Nabi tanya soalan yang ketiga, siapa di antara kamu yang bersedekah? Siapa di antara kamu yang bersedekah pada hari ini? Ada sahabat menjawab juga tuan-tuan, kata ya Rasulullah, kami masih belum keluar lagi dari masjid ni sedang berada dalam masjid. Bagaimana kami nak bersedekah? Tiba-tiba tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia menjawab. Tiba-tiba Abu Bakar mencela. Dia kata, ya Rasulullah, hari ini aku berpuasa. Alhamdulillah ada juga di antara sahabat yang berpuasa. Hari ini aku berpuasa ya Rasulullah. Dan kemudian tadinya di saat aku sedang berjalan, aku nak datang ke masjid untuk menunaikan solat bersama dengan ya Rasulullah. Tadinya aku mendapat berita, aku dapat tahu kata Abdurrahman bin Auf, sahabat kita Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia sakit. Lalu aku singgah ke rumah dia sebentar, aku menziarahi Abdurrahman bin Auf, dan ketika aku keluar dari rumah dia, aku berjalan ke masjid tuan-tuan, ada orang susah di tengah jalan, aku ulurkan sedekah, aku bantu. Tuan-tuan, Abu Bakar mengambil kesempatan. Apabila Abu Bakar menjelaskan demikian, tuan-tuan, Nabi senyum. Nabi seronok. Berseri-seri wajah Nabi SAW. Kerana ada umat dia, ada di kalangan umat dia yang mengambil peluang untuk melakukan amal-amal yang baik. Lalu Nabi kata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Abshir ya Abu Bakar, inna ma'adaka jannah." Bergembiralah wahai Abu Bakar, janji kamu adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Bergembiralah wahai Abu Bakar. Abu Bakar ambil peluang, ambil kesempatan kalau dia sempat untuk melakukan amal-amal yang baik, ziarah orang sakit, berpuasa tuan-tuan. Kalau dia dianjurkan oleh Nabi SAW membaca Al-Quran, bersedekah, melakukan amal-amal yang baik, dilakukan oleh Abu Bakar, mengambil kesempatan ketika Allah SWT masih menganugerahkan nikmat kesihatan yang baik. Ketika Allah Ta'ala keluarkan rezeki itu dia tak timbang, dia tak takut tuan-tuan. Yakinlah orang yang sedang lagi menginfak, orang yang sedang menghulurkan sedekah tuan-tuan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah tuan-tuan, tak akan apa orang itu tuan-tuan. Bahkan Allah akan murahkan rezeki lagi sebagaimana yang telah ditegaskan oleh
Nabi kita Muhammad SAW. Dan pentingnya tuan-tuan, apa yang kita buat insya-Allah akan memberi syafaat kepada kita di akhirat kita. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah pada malam yang ke-13 dari bulan Ramadan yang mubarak, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi kekuatan kepada kita untuk kita melaksanakan ibadah puasa, untuk kita menghidupkan malam-malam Ramadan, dan kalau boleh kita berdoa tuan-tuan untuk kita dianugerah oleh Allah dengan malam Al-Qadar insya-Allah. Tak dapat malam Al-Qadar. Bagaimana cara dapat malam Al-Qadar yang dijanjikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW? Tuan-tuan ulama sebut cara dia, di antara cara dia tuan-tuan kita berpraktik untuk kita dianugerahkan dengan malam Al-Qadar. Yang pertama, kata dengan ulama, nak dapat Al-Qadar, yang pertama tuan-tuan bila masuk saja Ramadan. Kita melangkah masuk dalam bulan Ramadan, mulai pada malam pertama Ramadan sehingga pada malam terakhir. Setiap malam pun, setiap saat kita mengangkat tangan kita memohon kepada Allah. Kita meminta, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah menganugerahkan kepada kita malam Al-Qadar insya-Allah. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata ulama, kita rasa, kita nak sungguh-sungguh, kita minta kepada Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita Al-Qadar. Yang kedua, kata paling ulama, yang kedua, cara untuk kita dapatkan Al-Qadar, ada ulama kata menegaskan tidak dapat tidak. Setiap kita tuan-tuan, setiap malam Ramadan, saya pada malam yang pertama, sekarang pada malam yang terakhir tuan-tuan, kita kena pastikan solat Aisyah kita kena pastikan solat subuh kita berjamaah. Yang kedua, sembahyang Isyak mesti berjamaah, sembahyang fajar mesti berjamaah. Kalau kita habis sembahyang Isyak pada berjamaah, kalau sembahyang Isyak kena satu. Itulah paling mudah untuk kita hidupkan malam-malam tersebut dengan solat tarawih bersama-sama dengan ahli Quran yang lain. Setiap malam kita pastikan kita berjamaah. Aisyah, fajar, ada solat subuh tuan-tuan. Bila kita solat subuh, kita bangun, kita buat persiapan diri kita. Maka tuan-tuan, tentulah kita akan menghidupkan paling kuat solat 2 rakaat sebelum masuknya fajar. Maka insya-Allah kalaulah kita melazimi bulan tuan-tuan, andai kata malam Jumaat maka kita telah memperoleh kelebihan yang sangat hebat. 2 rakaat kita sembahyang pada malam tuan-tuan, kelebihannya lebih baik pada 2 rakaat, lebih baik pada 1000 bulan. Apa saja amalan yang kita buat pada malam itu, wakaf kita, baca Al-Quran kita, tadarus Al-Quran kita, qiyamul lail kita, salat kita, apa saja tuan-tuan, Lailatul Qadr khairun min alfi syahr, malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Doalah tuan-tuan, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan malam Al-Qadar, kita dapat menggunakan ibadah puasa kita sebulan insya-Allah, agar Allah panjang umur, kita nak sempurnakan hiduplah hari ini insya-Allah, dan kita memohon Allah andai kata hati kita keras tuan-tuan, terlalu keras dengan kita berani akhirnya Allah, kita berani menentang Allah, maka kita memohon kepada Allah lembutkan hati kita dengan hidayah dia, dan Allah lembutkan hati kita insya-Allah dengan cahaya Al-Quran yang setiap malam dibaca oleh kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.